Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Irfan. Saya adalah abang kepada Fakput. Selamat datang ke Fakput Channel. Fakri Putra. Saya pernah mengalami beberapa kisah yang seram. Ketika itu saya tinggal di rumah sewa ketika zaman belajar di Melawi, Kelantan. Rumah tu saya sewa bersama rakan saya lah, 3-4 orang. Kejadian tu berlaku bukan di rumah sewa tu, tetapi berlaku ketika pada satu hari kami nak pergi memancing, and kami memancing di pantai Tok Bali, and kami pergi malam mancing. So malam tu saya, Ijan, Rosman dan juga ada 2-3 orang kawan lain ikut sama. Tapi saya satu kereta dengan Ijan dan juga Rosman, dan seorang lagi kawan saya tak ingat. Ya Allah, sorry. Lupa. Ketika kami pergi mancing tu, tak ada apa pun berlaku. Tapi setelah kami menuju pulang ke rumah, kami melalui satu jalan, di mana jalan tu jalan Pulau Kambing, jalan tepi laut. Jalan nak menuju ke rumah kami ni ada 2 jalan. So malam tu kami sengaja lalu jalan yang tepi laut untuk sajalah ambil angin. On the way perjalanan pulang tu, saya duduk di belakang seorang diri, Faziro di depan, Ish di tengah bawa kereta. Rosman follow naik motor kot, tak ingat. Lepas tu ketika nak menuju ke rumah tu, nak balik, tiba-tiba kawan saya Faziro yang ada kat depan sebelah pemandu ni, dia tiba-tiba buka tingkap dan terus meludah keluar tingkap sebanyak 3 kali. Dan saya agak seram lah kalau air ludah tu kena muka saya. So saya macam tanya dia, Jan, apa hal kan? Lepas tu dia tak cakap apa, dia senyap je. Lepas tu dia cakap tak ada apa kot. Lepas tu saya pun macam biasalah duduk tepi tingkap tu, melihat pemandangan laut, dan teruslah kami menuju pulang. And then sampainya kami di rumah, setibanya kami di rumah, Faziro tu cakap, kau tahu tak kenapa aku ludah tadi? Aku tak tahu lah kenapa kan. Tu dia cakap actually masa on the way balik tu, time tengah dalam pertengahan perjalanan tu, dia nampak kat tepi jalan tu ada gula-gula. Gula-gula warna putih lah, tak tahulah white chocolate ke apa. Tapi saya tak nampak, and driver East tu pun tak nampak. So dia seorang je nampak, and dia nampak, and then dia terus ludah. Tu saya tanya, kenapa kau ludah kan? Dia cakap sebab kalau dia nak, kalau kita nampak benda tu, seeloknya ludah 3 kali lah ke paling kiri. Okey lah. Lepas tu malam tu nak dijadikan cerita lagi seramnya, saya dalam rumah tu ada 5 orang. Kami berlima, ramai-ramai tidur kat luar. Tidur sekali sebab takut. So dah mandi semua. Lepas tu kita orang tidur lah sekali. Lepas tu macam buat tak tahu je lah. Lepas tu pagi tu Alhamdulillah lah tak ada apa pun yang berlaku. So itu saja yang saya nak ceritakan. Sorry. Cerita yang kedua adalah ni lagi seram. Umi tengok. Baru-baru ni, tak sampai seminggu pun, saya ada seorang kawan rapat dengan saya, seorang wanita, di mana dia sebenarnya pada malam 2-3 hari lepas, dia rasa diri dia seperti tak sedap badan. Dia rasa macam tiba-tiba dia rasa macam sedih. Satu malam tu kita orang berborak apa semua, tiba-tiba dia macam cakap dia nak nangis. Dia rasa dia sedih. And lepas tu tengah-tengah on the phone, and that time dah malam lah, dalam pukul 12 macam tu, 12 lebih. Saya tiba-tiba time tu kita orang tengah senyap, kita orang tak cakap apa, and then saya dengar ada suara macam tengah panggil dia. Tapi dia tak dengar benda tu, saya dengar. And saya seram lah, saya takut. Saya dengar macam ada seorang budak dengan seorang wanita tu yang memanggil nama dia dan ketawa. Saya cuba tanya dia, siapa tu? Saya ingatkan tu kakak dia ataupun anak saudara dia kan. Tapi hakikatnya dia tak dengar langsung suara tu. So at that time tiba-tiba saya rasa meremang, and then dia pun terus suddenly nangis. Dia rasa takut sampailah keesokan harinya, dia still rasa takut. Setiap kali maghrib dia rasa takut, dia rasa sedih. Malam keesokannya tu saya cuba minta gambar dia. Tanpa diduga saya melihat sesuatu yang pada mata kasar saya rasa ada sesuatu di belakang dia lah, dan dia membuatkan saya menjadi sangat seram. Itu saja yang kedua. Okey, sekarang yang ketiga pula. Ketiga ni kita nak santai-santai sikit. Ni bukan pengalaman saya, tapi pengalaman ayah saya lah. Ayah saya ni seorang pegawai belia, dan dia dulu banyak travel lah. Saya masih lagi ingat cerita dia di Kuala Pilah.
ketika itu dia sedang memandu sebuah van bersama staf ataupun sukarelawan rakan muda untuk menuju ke satu tempat, saya tak ingat. And kalau anda semua pernah lalu di Jalan Bukit Putus Kuala Pilah, jalan dia agak berliku-liku lah. So di satu jalan ataupun di puncak jalan tu berbukit, and ketika waktu tu menunjukkan jam 12 ataupun 1:30 malam, 1 pagi, ayah saya tengah memandu kereta, dan ketika dia memandu, kawan-kawan dia yang lain, staf-staf dia yang lain semua dah tidur. Kalau anda nak tahu, itulah bunyi fuck put tengah kentut. Masam betul lah. Okay, so di tengah jalan tu, di perjalanan dia menuju ke tempat yang ingin dituju tu, di satu bukit ataupun di satu jalan yang agak sunyi dan berbukit, tepi jalan tu kan kalau selalu kita tengok ada macam penanda ataupun batu-batu yang tunjuk berapa kilometer. Kat situ di kilometer berapa saya pun tak tahu, ayah saya cerita dia ternampak lah ada satu lembaga yang berwarna putih, berambut panjang, sedang duduk di atas batu itu dan cuba melambai-lambaikan tangan dan menahan kereta van tersebut, van yang mereka naiki. Time bapak saya tengah drive tu, dia perasan, tapi dia senyap je lah, dia tak naklah bagi tahu, nak takut, tak naklah bagi orang-orang yang dalam van takut kan. So dia senyap je, dia drive je, and then tiba-tiba ada seorang perempuan dalam van tu tanya, Cik, kenapa Cik tak berhenti kan? Tadi kan ada orang minta tolong nak tumpang. Lepas tu bapak saya diam. Lepas dia dalam 500 meter lokasi penemuan lembaga tersebut, perempuan yang tanya soalan tu kepada bapak saya tu, dia terus meracau, dia dirasuk sampailah ke tempat yang ingin dituju. Dan bapak saya juga cerita dia berlarutan lah lama juga, sampailah dia pergi berubat apa semua, and wallahualam tak tahu sekarang dia dah sembuh ke tak, harap-harap dah sembuh lah. Pada saya tu seram lah. Di sini saya nak simpulkan, sebenarnya kita tak perlu nak terlalu takut dan tak perlu nak terlalu berani dengan benda-benda macam ni, sebab kita pun hamba Allah, dan kita ni makhluk yang diciptakan lebih tinggi darjatnya daripada mereka. Kita kena sentiasa tawakal dan percaya kepada kuasa Allah lah. Dan saya nak bagi pesanan kepada manusia-manusia di luar sana supaya jangan melakukan amalan-amalan syirik, di mana itu semua dapat menipiskan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Okay, so sila like, kalau suka share, komen kat bawah. Mungkin anda ada pengalaman-pengalaman menarik juga. And sorry terbelanja bulu dada sikit sebab baju ni agak labuh. So subscribe, support Fak Food channel. Subscribe, ni button dia kat sini. And so tekan like. Tu button ni loceng. Okay, so itu saja. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat malam.